Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zawratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini kita akan sambung pembacaan kitab Muqashafatul Qulub dan kita masuk dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mengazabkan penghuni kampung itu yang mengerjakan 18,000 perbuatan para nabi. Maksud dia, penduduk kampung itu soleh, buat ibadat. 18,000 perbuatan nabi maknanya sembahyang, puasa, sedekah, semua bagus dia buat baik. Tapi Rasulullah mengatakan Allah Ta'ala mengazabkan penduduk kampung tadi. Lalu sahabat bertanya hairan, macam mana yang telah membuat 18,000 amalan para nabi? Maknanya orang ni buat amalan baik-baik, sebab semua para nabi buat amalan baik. Jadi macam-macam dia telah buat amalan-amalan yang baik, tetapi Allah mengazabkan penghuni kampung tadi. Lalu sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana berlaku begitu? Bagaimana boleh demikian macam begitu ya Rasulullah? Mereka tidak membenci kerana Allah, mereka tidak menyuruh kebaikan, mereka tidak mencegah munkar. Maknanya mereka ini soleh, tapi orang buat keliling dia biarkan. Orang buat keliling keburukan dia buat, dia biarkan. Itu yang munkar. Dalam waktu yang sama dia tak suruh orang buat kebaikan. Maka oleh kerana disibukkan dengan ibadat, walaupun melakukan amalan, amaluhum amalal anbiya, amalan mereka bagaikan amalan para nabi. Oleh kerana tidak menyuruh orang buat baik, tidak mencegah perkara munkar, Allah mengazabkan mereka. Maka sebenarnya di dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW memberitahu kepada kita sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Maka yang memberi manfaat itu apa dia? Yakni menyuruh melakukan kebaikan. Ketika mana Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, man tuhibbu minad dunya? Uhibbu salasa ya Rasulullah. Apa yang kamu suka daripada dunia? Saya suka 3 perkara ya Rasulullah. Qaulu ma'ruf walau kana sirran, wa qaulu munkar walau kana jahran, wa qaulu haqqi walau kana murad. Katanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, saya suka 3 perkara. Yang pertama, perkataan yang menyuruh manusia buat baik walaupun secara sembunyi, diam-diam. Dan saya suka perkataan yang mencegah munkar walaupun secara terang-terangan. Dan saya suka menyatakan kebenaran walaupun dalam kepahitan. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu dikatakan bahawa mereka itu tidak membenci kerana Allah, mereka itu tidak menyuruh kebaikan, mereka itu tidak mencegah kemungkaran. Dengan sebab itu, walaupun amalan mereka amaluhum amalal anbiya yu'azzibullah, walaupun amalan mereka amalan para nabi, maka Allah mengazabkan mereka. Abu Zar Al-Ghifari meriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya Rasulullah, apakah jihad yang lain selain daripada memerang orang-orang musyrikin, memerangi orang musyrikin? Ini soalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hebat soalan ini. Kenapa? Kerana di zaman Nabi SAW, maka Nabi dan para sahabat berjihad pada jalan Allah. Jadi bagaimana kalau orang itu ingin pahala berjihad fisabilillah sedangkan tidak berlaku peperangan? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya mengenai apakah jihad ada lagi selain daripada berperang lawan orang musyrikin. Kata Rasulullah, ada wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
Allah memiliki pejuang-pejuang di atas muka bumi. Bahkan pejuang-pejuang ini lebih utama daripada orang syuhada yang hidup, diberi rezeki dan berjalan di atas muka bumi. Mereka ini. Lalu dikatakan lagi, Allah membanggakan mereka. Allah bangga mereka ini di hadapan para malaikat di langit, dan Allah menghiaskan syurga untuk mereka sebagaimana Ummu Salamah menghiaskan dirinya untuk Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka yang lebih utama daripada golongan syuhada ini? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang menyuruh kebaikan. Mereka adalah orang yang menyuruh kebaikan. Mereka adalah orang yang mencegah kemungkaran, dan mereka mencintai kerana Allah, dan mereka membenci kerana Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, mengajak kebaikan bukan duduk pada ustaz sahaja, tidak. Mengajak kebaikan bukan duduk kepada ulama sahaja. Siapa-siapa sahaja yang beriman kepada Allah, dia kena mengajak ke arah kebaikan. Seorang ayah ajak anaknya melakukan kebaikan, suruh sembahyang. Seorang suami ajak isterinya. Seorang sahabat mengajak kawan dia, menyuruh kebaikan ini. Bukan tunggu jadi pendakwa, bukan tunggu jadi ustaz, bukan tunggu jadi ulama. Bahkan kata ulama, walaupun kamu ahli maksiat, kamu suruh juga dia orang buat kebaikan. Orang ini peminum arak, di kawan dia minum arak, wajib dia cegah, jangan kamu minum arak. Walaupun dia minum arak juga. Walaupun dia minum arak, nak bagi tahu bahawa menyuruh kebaikan ini dan mencegah mungkar ini adalah satu amalan yang besar. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, wa'mu bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, inna zalika min azmil umur. Wahai anakku yang tercinta, suruhlah orang buat baik, suruhlah manusia lain buat baik, suruh orang buat baik. Dalam waktu yang sama, wanha 'anil munkar, kamu cegah orang dalam buat perkara mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan kamu sabar kalau ada ujian ketika mana kamu suruh baik, ketika mana kamu cegah perkara mungkar. Zalika azmil umur, itulah perkara yang utama sebenarnya. Maka dalam keadaan macam itu, suruhlah kita buat baik pada orang dan cegahlah mereka kepada kemungkaran. Dan kita kena mencintai orang lain kerana Allah. Bermakna apa? Bermakna kita suruh orang buat baik kerana kita kasih kepada dia. Kita cegah dia mungkar kerana kita kasih kepada dia. Kasih kepada dia. Sebab itu kita cegah perkara mungkar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak dikira benar-benar beriman sehingga kamu menyayangi orang lain sebagaimana kamu kasih akan diri kamu sendiri. Maka kasihlah kerana Allah, bencilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan itu kita disuruhlah memberi nasihat kepada orang lain. Nak mencegah kemungkaran ini, ada cegah dengan cara macam mana? Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Kalau kamu tengok perkara mungkar, kamu cegah dengan tangan. Apa maksud dengan tangan? Bukan pergi tapor dia, bukan. Bukan kita cekak dia, bukan. Kamu cegah dengan kuasa yang kamu ada. Kalau pemimpin, cegah dengan kuasa dia bila ada kemungkaran. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, dia akhirat nanti semua rakyat akan berlepas diri. Kerana dia, ya Allah, dia pemimpin, dia lock saja kami buat maksiat. Habis dia kena tanggung atas muka dunia. Jangan main-main jadi pemimpin ni. Tetapi kalau dia pemimpin yang adil, dia mencegah kemungkaran, dia suruh orang buat baik, sabit dia suruh buat baik, orang buat baik, semua rakyat yang buat baik dia dapat pahala. Maknanya, maka ini siapa pemimpin yang kena mencegah kemungkaran? Fa illam yastati, kita tak mampu sebab kita tidak ada kuasa, kita bukan pemimpin, kita bukan ketua kaum, bukan kita ketua daripada masyarakat, kita orang biasa saja. Kita orang biasa, cuba cegah setakat mampu. Kalau tak mampu, pabilisah ni dengan lidah. Maknanya kita nasihat dia. Dan lidah paling afdal bagi lidah bagi siapa? Bagi para ulama. Para ulama maknanya. Dan kalau kita bukan para ulama, kita cakap dah orang tak dengar, lalulah fa illam yastati fa biqalbi, maka dengan hati kamu. Hati tetap membenci maksiat yang dia lakukan. Kata Habib Ali
Habib Ali Al-Jufri mengatakan bahawa apabila kamu melihat ahli maksiat, kamu benci perbuatan maksiat, jangan kamu benci orang yang melakukan maksiat. Jangan kita benci orang yang melakukan maksiat, kita benci perbuatan dia. Apa maksudnya? Kita nak dia ini berubah. Berubah. Bila dia berubah, kita kasih kepada dia dan kita lupakan kejahatan dia yang lalu. Ini tanda kita kasih kepada orang yang kita nak dia berubah tadi di atas kesalahan dia. Lalu dikatakan lagi selanjutnya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaan Allah Taala, hamba itu orang yang mencegah benda mungkar, yang mengajak kebaikan, hamba itu berada di bilik yang di atas. Bilik di atas, bilik-bilik lain di atas daripada bilik-bilik para syuhada. Maknanya Allah bagi syurga. Di kalangan syurga mereka dapat, ada lagi bilik duduk atas lagi, tinggi lagi. Kalau tekad kalau ada lagi tekad lebih tinggi lagi. Maknanya masing-masing bilik memiliki 300 pintu daripada yakut, zamrud, emas. Ini nikmat di dalam syurga. Orang yang mencegah benda mungkar, kebaikan, dan setiap pintu ada cahaya. Lelaki daripada mereka yang suruh orang buat baik, yang cegah perkara mungkar, dia atas satu orang, dia ada seorang lelaki, dia menikahi, memiliki, mempunyai 300,000 bidadari yang menyilaukan mata. Maknanya saya teringat masa saya belajar di pondok, salah satu tok guru saya dulu nak suruhnya semayang tahajud, dia kata siapa nak nikah dengan bidadari pakat bangun malam. Maknanya kenapa? Bila bangun malam itu boleh bidadari. Maka dikatakan bahawa sungguh kalau orang itu cegah perkara mungkar, dia suruh kepada perkara kebaikan, dia akan dikawini, dimiliki, mempunyai atas dia tu bidadari tadi 300,000 bidadari yang menyilaukan mata. Setiap kali memandang salah satunya, bidadari itu berkata, kamu ni dapat miliki aku, mengingat tak dulu? Sebab dulu kamu susah-susah suruh orang buat baik. Kamu telah menyuruh orang melakukan kebaikan dan kamu mencegah mereka itu orang lain melakukan kemungkaran. Setiap kali memandangnya, maka bidadari menyebutkan perintah untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Begitulah bidadari, ingatkan. Sabit kerja kamu dululah, hasilnya kamu dapat bersama denganku, kata bidadari. Kamu suruh orang buat baik, kamu cegah perkara mungkar. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kata Allah Taala, wahai Musa, apakah engkau telah mengerjakan amalan untuk aku? Allah Taala bertanya pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini dipanggil kalimullah. Kalimullah ni sebab apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Taala ini berkata-kata dengan Nabi Musa. Bagaimana dia berkata? Kita tak tahu, kerana kalamullah laisa bihaufin wala sautin. Kalam Allah tidak bersuara, tidak berhuruf. Tidak bersuara macam kita cakap dalam hati. Tidak berhuruf macam kita dengar bunyi angin. Ada huruf. Nak tulis pun boleh. Maknanya tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau dalam hati kita tak tahu kita bagaimana, angin pun macam mana, maka begitulah kalam Allah. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Suara tak ada, huruf pun tidak ada. Bagaimana kalam Allah? Wallahu a'lam. Lalu Allah berkata, ya Musa, adakah engkau telah melakukan amalan untuk aku? Lalu dia kata, ya Tuhanku, aku telah sembahyang, aku telah berpuasa, aku telah bersedekah, aku telah sujud kepadamu, aku telah memujimu, aku telah membaca kitabmu, aku telah berzikir kepadamu, kata Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah Ta'ala kata, Musa alaihissalam, di dalam solat itu keselamatan bagimu, pembelaan bagimu, manfaat balikmu semula, bagi kamu semula. Kalau pun sembahyang ini pembelaan bagi kamu. Sabit kamu sembahyang, kamu dapat pembelaan dalam kubur, pembelaan apabila bangkit nanti. Jadi sembahyang ini sebagai pembelaan untuk kamu juga. Dan dikatakan bahawa kamu puasa. Bila kamu puasa, Allah beri syurga untuk kamu juga, puasa untuk kamu.
Maknanya, dan kalau kamu sedekah, bila kamu sedekah, malaikat menaungi kamu ketika mana di padang mahsyar, balik pada kamu sendiri juga. Dan kalau kamu bertasbih, dalam kubur ada cahaya untuk kamu juga. Semua milik kamu belaka, mana untuk aku ya? Apa amalan untuk aku, kata Allah Ta'ala, itu untukmu kamu. Kita maknanya buat apa, semua ada manfaat. Kita berjalan kaki ke masjid, dapat darjat di sisi Allah Ta'ala. Setiap langkah dinaikkan darjat. Orang pergi ke masjid, dia pergi sama ada jalan kaki ke, sama ada dia naik kenderaan pun, disebut di dalam hadis, setiap langkah dinaikkan darjat, dihapuskan dosa. Orang pergi ke masjid, belajar ilmu agama, perjalanan dia untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Man salaka tariqan yastamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang berjalan kaki pergi belajar ilmu, dia berjalan ke masjid itu, dia berjalan ke tempat-tempat pengajian, dia berjalan masuk syurga tu. Itu manfaat balik ke diri dia belaka. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai Musa, mu puasa, mu sembahyang, mu sedekah, mu sujud, mu puji, mu baca kitab, semua manfaat pada mu sendiri. Mana amalan untuk aku? Katanya, mana amalan untuk aku? Nabi Musa kata, ya Allah, tunjuklah aku mana amalan aku nak buat ni untukmu. Maknanya, mana amalan biar aku buat untukmu. Lalulah Allah Ta'ala tanya, wahai Musa, adakah engkau menolong wali aku, kekasih-kekasih aku? Adakah engkau menolong kekasih aku? Ingat, orang-orang soleh, jangan kita bergaduh dengan dia, jangan kita musuh, jangan kita benci dia. Kita tak tahu ni di kalangan kita siapa yang lebih baik, siapa yang lebih soleh. Maknanya tiba-tiba di sisi Allah dia soleh, dia satu orang soleh, kita pun membenci dia. Nabi bersabda, man adali waliyan faqad azantuhu biharbi. Siapa yang memusuhi orang yang aku cinta, maka aku isytihar perang kepada dia. Ada kamu pernah memusuhi wali aku? Ada kamu pernah menolongi wali aku? Lalu Nabi Musa pun faham, rupa-rupanya yang dimaksudkan kehendak Allah Ta'ala ini, amalan untuk dia adalah mengasihi hamba Allah, mencintai hamba Allah. Mencintai hamba Allah, cinta kerana Allah, benci kerana Allah Ta'ala. Itulah amalan yang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abu Ubaidah ibnu Jarrah berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, syuhada mana yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Orang yang mati syahid yang mana yang paling utama? Baginda menjawab, seseorang yang pergi berjumpa dengan pemimpin yang zalim. Seorang yang pergi berjumpa dengan pemimpin yang derhaka kepada Allah, lalu dia pergi berjumpa dengan pemimpin yang zalim, lalu dia menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah perkara mungkar. Akibat daripada itu, pemimpin yang zalim ini marah lalu membunuh dia. Kerana dia cegah pemimpin tadi, jangan kamu buat zalim, jangan kamu ambil hak rakyat, jangan kamu ini mengkhianati. Lalulah akhir sekali ditangkap lalu dibunuh dia. Maka ini antara syuhada yang tinggi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya, lalulah menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran lalu terbunuh. Jika tidak terbunuh, kalam tidak bekerja setelah itu, kalaupun hidup ia tidak bergerak. Apa katanya? Maknanya kalaulah kata dia tidak terbunuh dalam keadaan tu, dia tetap mendapat syuhada yang terbaik juga. Maknanya apa? Sebab bukan senang nak menegur. Kalimatul haqqi inda kulli jaiz. Menyatakan benar di atas pemimpin yang zalim ini bukan senang. Atau orang-orang yang benar takut kepada Allah Ta'ala. Sebab itu ketika Yusuf Hajar As-Saqafi, satu ketika dahulu ada satu governor yang kerja dia memancung kepala para ulama. Dia tengok, dia duduk atas mimbar. Aku tengok kepala-kepala ulama macam buah pelang muda lagi, dak petik lagi. Masak kan aku pacatah. Takut ulama dengar gitu. Yang main. Maknanya akhir sekali Al-Imam Hasan Basri, seorang lelaki yang saleh yang hanya takut kepada Allah, dia pergi nasihat pemimpin tadi.
Dia pergi nasihat pemimpin tadi. Bila dia pergi nasihat pemimpin tadi, pemimpin marah. Maka bila pemimpin marah, dia bagi tahu pada orang ramai, jangan kamu terpedaya, takutlah kepada Allah Ta'ala. Akhir sekali pemimpin tadi marah. Marah, dia nak bunuh dia, panggil dia. Bila panggil dia, dia pergi. Tidak ada pengiring, dia datang seorang diri saja. Masuk dalam. Bila masuk, Assalamualaikum ya Imam Hasan Al-Basri, silakan duduk. Saya panggil kamu ni nak tanya soalan fiqh. Dia tanya. Lepas tu boleh balik. Boleh balik. Hak tukang pacung tunggu dah warna kata nak tukang pacung. Akhir sekali tanya, sebelum kamu datang, Khalifah Yusuf Haji As-Saqafi begitu marah pada kamu. Tapi bila kamu duduk depan dia, nampak dia lembut je. Apa yang menyebabkan dia jadi takut pada kamu? Jawapan dia satu je, kerana aku tak takut yang lain, aku hanya takut pada Allah. Man khafa Allah khafa kulla syai. Siapa yang takut kepada Allah, yang lain takut kepadanya. Tapi kalau dia tak takut pada Allah, habis yang lain tak takut pada dia. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa di antara yang besar ialah mengajak manusia kepada kebaikan. Al-Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syuhada yang paling utama dari umatku adalah orang yang mendatangi pemimpin yang zalim, memerintahkannya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, lalu ia terbunuh, itulah syahid. Dan tempatnya di syurga adalah di antara tempat Saidina Hamzah dengan Saidina Ja'far bin Abi Talib. Ini kedudukan Saidina Hamzah itu, dia adalah pemimpin syuhada, orang yang mati syahid di dalam syurga. Ja'far bin Abi Talib, dia panggil Ja'far At-Tayyar, dia mati syahid dalam perang Mu'tah, kedua-dua tangan dia terpotong. Terpotong. Maka mati dia dalam keadaan tangan kedua-dua tak ada. Dan Allah Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala gantikan tangan dia dalam syurga dengan tangan dia tu, dia boleh terbang di mana-mana yang dia nak. Maknanya, tapi dalam syurga lah Allah Ta'ala bagi. Ini kedudukan Ja'far bin Abi Talib dengan Sayyidina Hamzah. Siapa yang menyatakan kebenaran lalu mati kerana menyatakan kebenaran, dia duduk antara Sayyidina Hamzah dengan Ja'far radhiyallahu anhuma. Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf ibnu Nun alaihi salam, aku akan membinasakan 40,000 orang soleh. Katanya, aku akan membinasakan 40,000 orang soleh dan 60,000 orang yang jahat di kalangan kaum kamu. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf merasa hairan. Nabi Yusuf pun bertanya, ya Tuhanku, orang yang buat jahat itu saya maklum. Kalau Allah Ta'ala kata aku akan binasakan orang yang jahat 60,000, saya maklum, ya Allah, saya tahu memanglah dia ini langgar, maknanya ketetapan Allah, Allah marah dan munasabahlah Allah binasakan mereka. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang baik, yang engkau akan membunuhnya, membinasakan mereka itu? Allah berkata, mereka itu tidak membenci kerana kebencian aku, serta makan dan minum bersama dengan orang jahat. Apa maknanya? Maknanya mereka buat jahat, dia tidak benci. Dan mereka itu buat jahat, dia tidak benci. Patutnya dia benci, dia suruh buat baik. Dan mereka itu buat baik dan tidak mengajak orang jahat buat baik. Maka dengan kerana itu pula mereka bersama dengan orang-orang jahat, lalu melihat benda mungkar dia pun diam. Itu bahaya. Ini kerja orang-orang alim, ini bahaya sebenarnya. Maknanya, jadi kalau orang itu dia melihat benda mungkar, kalau ada benda-benda tu dia kena tegur. Tapi tegurnya cara macam mana? Kalau sebaiknya kena cara yang berhikmah. Maknanya kena panggil seorang sama seorang, bagi tahu pada dia, kamu nak buat majlis kahwin anak-anak kamu ni bagus, alhamdulillah, sunnah Nabi, tapi janganlah ada nyanyi-nyanyi yang melalaikan dan membiarkan orang menutup aurat, bercampur laki perempuan tak tahu ni, tak boleh. Maknanya orang azan pun kamu tak hormat. Maknanya cakap seorang sama seorang sudah.
Jangan kau pergi umur orang ramai ni. Ini perkahwinan yang tidak dibenarkan syarak ni. Duduk dekat tu ambil spekar, beritahu. Ini cegah perkara mungkar. Bukan begitu caranya. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan bahawa sesiapa yang menasihati orang ramai di khalayak ramai, dia bermakna telah memalukan orang tadi. Dia bermakna telah menghina orang tadi. Tetapi kalau orang itu benar-benar ingin menasihat seseorang tadi, nasihatlah dia secara tersembunyi. Begitulah juga kalimatul haqqi inda sultani jair, menyatakan yang benar ataupun mengatakan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Maka cara dia macam mana? Caranya dia pergi jumpa orang tu, dia beri nasihat. Beri nasihat. Bukan dia buruk-buruk di depan rakyat buruk sampai rakyat benci pada pemimpin tadi, baru dia nasihat. Bukan gitu. Bukan begitu. Maknanya dia pergi jumpa, bagi nasihat dia. Dia nak terima. Tidak mau terima, maknanya dia telah menyuruh kebaikan, mencegah perkara mungkar. Lalu Anas radhiyallahu anhu berkata, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidakkah kami memerintah kebaikan sebelum mengerjakan keseluruhnya dan tidak mencegah kemungkaran sebelum menjauhi semuanya? Apa maksudnya sahabat Nabi? Kata, ya Rasul, kalau bahasa kita gini, bukan saya nak tambah suruh orang buat baik, saya nak buat belaka kebaikan baru saya suruh orang baik. Bukan saya tambah suruh orang buat baik, tapi saya tak buat lagi kebaikan, sebab tu saya tak nak suruh orang buat baik. Dan bukan saya tidak mahu mencegah kemungkaran, saya nak jadi soleh betul-betul, nak tinggal kemungkaran belaka pada diri saya, baru saya nak suruh orang tinggal kemungkaran. Maknanya sahabat Nabi ini, kalau dia tanya soalan Nabi itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia sebenarnya memberi pengajaran, peringatan kepada kita. Dan itu akan berlaku pada kita. Kita akan kata gitu, saya bukan tambah orang baik, saya bukan orang baik. Jadi orang buat jahat kita elak saja. Kenapa? Nak tegur kerana kita pun gitu juga macam dia. Maknanya lalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perintahkanlah buat baik, perintahkanlah kebaikan, suruhlah orang buat kebaikan, suruhlah orang buat kebaikan, walaupun kamu tidak mengetahui seluruhnya, yakni walaupun kamu tak mampu buat kebaikan seluruhnya. Suruh dulu orang buat baik, apa-apa suruh orang buat baik, dan kamu cegah benda mungkar walaupun kamu tidak dapat menjauhi kemungkaran seluruhnya. Bagi tugas kamu, apabila perkara mungkar kamu cegah. Kamu cegah. Sebab tu kata ulama tauhid, dia kata kalau orang itu minum arak, maka dia tengok orang minum arak, wajib, bukan sunat, wajib dia cegah orang tu jangan minum arak. Maknanya walaupun dia minum arak juga, maknanya maka ada satu orang yang soleh, dia ini soleh, maka dia ini satu ketika dia dapat duit. Bila dapat duit, dia bagi duit itu kepada siapa? Kepada orang minum arak. Lepas tu dapat duit, dia bagi pada siapa? Kepada penzina. Dia dapat duit, dia bagi pada siapa? Kepada orang main judi. Gitulah. Maknanya duit dia bagi. Orang kata, kenapa kamu bagi duit tu? Kan dia buat benda maksiat. Kamu ni macam galak ke dia saja. Dia berkata apa? Tidaklah aku memberi wang kepada dia kecuali aku menasihati dia. Bukan wis saja. Kalau wis saja memang sedak dia lah. Maknanya tidaklah aku membuang dan aku menasihati dia. Lalu mengatakan bahawa cukup, jangan kamu kerjakan benda yang haram ini, jangan kamu berjudi, ambil duitku, jangan kamu minum arak, ambil duitku, dan tidaklah aku ini memberi duit kepadanya kecuali aku mendoakan kebaikan untuk dia. Apa yang berlaku akhirnya? Yang berlaku akhirnya orang yang ambil duitnya semua bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu mencegah kemungkaran. Kemungkaran yang dicegah dengan cara yang baik. Dalam kisah yang lain, satu ketika satu orang raja itu kata kepada dia punya pembantu dia kata better mau keluar tengok rakyat. Gitu. Ni raja. Jadi dia mau keluar tengok rakyat. Tapi kalau nak tengok rakyat,
kalau pakai dengan pakaian kebesaran dia dan diiringi dengan beberapa pam dia punya tentera-tentera dia, jadi orang pun akan tahu ini raja. Maknanya jadi raja nak tengok keadaan rakyat, raja tersebut pakai pakaian biasa, pakai pakaian rakyat biasa saja. Siapa rakyat tak tahu dia. Raja tadi turun tengok masyarakat, terkejut raja tadi. Kenapa? Ada satu orang hamba Allah mati tengah jalan, tak ada orang cara. Biar gitu saja, terkejut raja. Macam mana orang mati biar gitu saja? Akhir sekali raja tadi marah orang. Kamu semua tak tengok ke? Ni ada satu mayat ini. Tak ada seorang pun ambil cara ke dia. Tak ada seorang pun yang ambil berat ke dia. Orang terkejut. Kamu ni siapa? Kamu tak kenal ke? Ini orang kampung kenal belaka dia ni siapa? Maknanya. Orang kampung kenal belaka dah dia. Masa dia hidup ni Allah sadar Allah. Maknanya. Tahu tak dia ni siapa? Inilah peminum arak. Inilah penjudi. Maknanya. Inilah penzina. Habis dia kata, hak buruk-buruk saja orang tadi. Maka raja tadi dengan pembantu dia angkat mayat tadi, tanya di mana rumah dia. Di mana rumah dia? Orang pun tunjuk, dia pun pergi beritahu isterinya, menangis isterinya, semuanya sudah wafat. Suaminya sudah wafat, menangis. Raja tadi berkata, kamu tahu tak apa yang berlaku kepada mayat suami kamu ini? Mayat suami kamu ini tak ada orang pun yang ambil hirau dia. Orang lalu lalang begitu. Dah kamu tahu tak apa yang orang kata pada suami kamu? Orang kata pada suami kamu begini orang kata. Dialah penzina, dialah peminum arak. Kata isterinya, aku dah kata dah dia dulu. Maknanya jangan buat begitu. Raja tadi tanya, apa pandangan kamu tentang suamiku kepada kamu? Sebenarnya suamiku pada pandangan aku dia adalah seorang yang soleh. Kejut raja tadi. Dia adalah seorang yang soleh. Lalu kata isterinya, aku dah larang dia jangan buat gitu. Tapi dia kata, apa yang aku buat hanya aku dengan Allah saja yang tahu. Orang tidak tahu, biarlah apa nak berlaku. Aku kata ke dia, kata isterinya, kalau mu mati nanti tak ada orang cara ke mayatmu. Kata isterinya tadi. Raja tadi tanya, dah apa dia jawab? Dia kata apa? Kata suami aku, kalau tak ada orang cara mayat aku, Allah akan hantar seorang raja yang soleh akan uruskan mayat aku. Terkejut raja tadi. Terkejut raja tadi. Lalu raja tadi uruskan jenazah tadi dengan dimandi, dikapankan, disemayang, dikebumikan. Diselesaikan dia tadi. Lalu kenapa dikatakan lelaki itu lelaki yang soleh? Sebab dia pergi tempat orang buat maksiat, tempat orang berzina. Bukan dia berzina, tidak. Dia nasihati orang. Bila dia dapat duit, dia bagi. Cukup, jangan guna duit haram. Ambil duit saya ini. Dia doa. Dan kadang-kadang dia pergi nasihat orang minum arak. Tak mampu nak minum. Payah orang minum arak, nasihatnya tengah mabuk gitu. Maknanya, nak nasihat mana? Akhirnya dia beli botol arak. Dia beli arak. Jadi orang tengok dia beli arak. Dia beli arak. Bila dia beli arak, buat apa arak dia minum lagi ke? Tak. Dia ambil kayu ke tukur tak kira. Dia pecahkan, ambil semua botol-botol arak. Dia kata, ya Allah, ini saja yang aku mampu. Maknanya, dengan ini bila aku beli, bermakna orang akan selamat daripada minum arak, dia kata. Maka dia beli untuk membinasakan. Oh begitu rupanya. Rupa-rupanya orang yang dikatakan penzina itu, orang yang dikatakan maknanya peminum arak itu, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka seorang ulama salaf berwasiat. Seorang ulama salaf berwasiat kepada anaknya, apabila seseorang daripada kamu hendak memerintahkan kebajikan, kalau nak ajak orang buat baik, kita nak ajak orang buat baik, katanya teguhkan dirimu dengan kesabaran. Bila kita nak ajak orang buat baik, teguhkan diri kamu dengan kesabaran. Kerana apa? Kerana apabila kita nak buat baik, maka akan ada orang yang memusuhi kita. Benarlah kata Luqmanul Hakim, dan Allah rakamkan di dalam Al-Quran.
wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kamu suruh orang buat baik, kamu cegah perkara mungkar dan kamu sabar apa yang menimpa kamu. Maknanya bila kita suruh orang buat baik, memang kena sabar apa yang menimpa pada kita. Maka demikianlah maknanya. Sebab itu suruh orang buat baik, cegah perkara mungkar ini dikatakan bahawa pahala yang besar. Bahkan di dalam Al-Quran mengatakan sebaik-baik manusia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menjadi sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di kalangan manusia. Allah Ta'ala beritahu manusia yang baik-baik, antara manusia yang baik, yang terbaik itu adalah yang mengajak manusia kepada kebaikan, yang mencegah kepada kemungkaran, yang mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama kata kalau kamu nak cegah benda mungkar, kamu kena sabar, nanti pelbagai-bagai ujian yang menimpa kepada kamu. Kerana apa? Kerana menyuruh orang buat baik. Maka dalam waktu yang sama, yakinlah kepada pahala Allah, yakinlah kepada ganjaran Allah, yakinlah pada janji Allah, agar istiqamah kamu dalam menyuruh orang buat baik dan mencegah perkara mungkar. Dalam kita cegah perkara mungkar, kita suruh orang buat baik ni, kita jangan harap pujian orang. Bila kita harap pujian orang, orang ni tak puji, kita kecewa. Dan juga kita jangan dapat imbalan kalau orang itu mencegah benda mungkar, kita suruh, kita larang orang-orang, lalu orang marah kita, orang kutuk kita, orang jahat kita, orang sihir kita, orang khianat kita. Itu memang sunnatullah. Itu memang sunnatullah. Ini saya malah nak suruh orang baik, orang buat zakat, kita buat baik, orang buat jahat kita. Kita malahlah orang sihir kita, orang buat zalim kita. Jangan kecewa dalam buat baik. Dalam suruh buat baik tidak ada kekecewaan. Kerana itulah yang perlu kita lakukan. Dan itulah yang dikatakan oleh ulama. Ingat, bukan mudah nak suruh orang buat baik, mencegah perkara mungkar. Maka kena sabar. Barang siapa yakin pahala Allah, dia tidak akan derita. Sebab apa tidak derita? Kerana Allah bersama dengan orang yang remuk hati dengan makhluk, dia akan bersama dengan Allah. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.